Tahun 2001, dentuman, meriam dan peluru berpandu dari pesawat tempur serta kapal perang menandakan bermulanya penaklukan tentera Amerika Syarikat terhadap Afghanistan, sebuah negara yang terletak di utara Pakistan dan di timur Iran. Serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC yang mensasarkan bangunan World Trade Center serta bangunan Pentagon telah mencetuskan api kemarahan rakyat Amerika Syarikat dan masyarakat global. Maka Presiden Amerika Syarikat ketika itu, George W. Bush, telah memberi amaran akan mencari mereka yang bertanggungjawab serangan 11 September mengorbankan hampir 3,000 orang dan mencederakan puluhan ribu yang lain. George W. Bush ketika itu memberi kata dua kepada Taliban di Afghanistan, iaitu menyerahkan kepimpinan atasan Taliban kepada Amerika Syarikat, membebaskan wartawan asing yang berada di dalam tahanan, menutup kem-kem latihan pengganas, menyerahkan pengganas dan penyokong mereka kepada pihak berkuasa, memberi kebenaran kepada Amerika Syarikat untuk membuat pemeriksaan terhadap kem Taliban. Walaupun serangan rasmi bermula pada 7 Oktober 2001, namun 2 minggu selepas serangan 9/11, anggota pasukan khas Amerika Syarikat daripada Central Intelligence Agency CIA telah diatur gerak di utara Afghanistan dan bergabung bersama Northern Alliance, kumpulan penentang Taliban. Bersama-sama dengan pasukan konvensional tentera bersekutu, serangan dilancarkan di bandar-bandar utama bagi melemahkan kekuatan tempur Taliban. Kabul, Kandahar, Jalalabad, Kunduz dan Mazar-i-Sharif diserang bertubi-tubi oleh pesawat tempur dan pesawat pengebom tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Serangan dilakukan dengan menggunakan bom berpandukan laser serta Global Position System, khususnya bagi membedil kem Taliban di dalam gua yang berserakan di Afghanistan. Sebulan kemudian, Taliban telah berundur dari Kabul dan ramai daripada mereka melarikan diri ke kawasan pendalaman dan ke Pakistan. Pada Disember 2001, Kandahar, iaitu kubu terakhir Taliban, telah jatuh ke tangan tentera bersekutu. Ternyata kekuatan dan kuasa tembakan tentera bersekutu, khususnya Amerika Syarikat, menjadikan penaklukan ke atas Afghanistan satu perkara yang mudah. Secara keseluruhannya, serangan udara terhadap Afghanistan telah memusnahkan 11 kem latihan dan 39 markas utama Taliban. Afghanistan ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan dikelilingi oleh Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan dan China. Ada 34 buah negeri di Afghanistan dengan keluasan 647,500 km persegi, yang mana ia kecil sedikit daripada negeri Texas di Amerika Syarikat. Terdapat pelbagai etnik di dalam negara tersebut yang terdiri daripada Pashtun, Tajik, Hazara dan Uzbek. Sumber ekonomi Afghanistan terdiri daripada sektor pertanian seperti buah-buahan dan perlombongan, iaitu gas serta petroleum. Taliban ialah penggerak politik yang mula diasaskan pada 1994 dan berjaya menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1996. Kebanyakan anggota Taliban pada awalnya penubuhannya terdiri daripada pelajar sekolah madrasah. Ditubuhkan ketika Perang Saudara Afghanistan sekitar 90-an, kini Taliban berjaya membentuk kerajaan kali kedua dengan jumlah anggota mereka seramai 75,000 orang. Pada tahun 2005, Taliban mula bangkit kembali menentang penaklukan Amerika Syarikat dan kerajaan boneka Afghanistan. Berbanding dengan penentangan melalui serangan senjata rifle dan pelancar roket, Taliban mula mengubah modus operandi dengan menggunakan alat letupan ubah suai IED bagi menewaskan tentera Amerika Syarikat dan sekutunya. Antara tahun 2005 hingga 2010, sebanyak 16,000 IED ditanam oleh Taliban dalam konflik di Afghanistan. IED digunakan secara meluas kerana bahan untuk membuatnya amat mudah didapati. Bahan yang digunakan terdiri daripada bahan letupan komersial, buatan sendiri sehinggalah kepada amunisi artileri. Walaupun bahannya asas, tetapi kesan letupan IED amat menggerunkan. Tidak hairanlah kepimpinan Amerika Syarikat membelanjakan wang yang begitu banyak untuk menghadapi ancaman IED dengan menggunakan kenderaan Mine Resistant Ambush Protect. Dengan kesungguhan, penentang Taliban satu demi satu bandar di Afghanistan jatuh ke tangan Taliban. Pada tahun 2018, Taliban berjaya menguasai ibu negeri Farah dan Ghazni selama seminggu sebelum tentera kerajaan Afghanistan dan Amerika Syarikat berjaya merampasnya kembali. Pada April 2021,
Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan melakukan pengunduran tentera dari negara tersebut menjelang bulan September 2021. Pada hujung bulan Julai 2021, sebanyak 95% tentera Amerika Syarikat dikeluarkan daripada bumi Afghanistan. Operasi Alice Rifaq dilaksanakan secara dua fasa dari bulan Julai hingga Ogos 2021. Hal ini bagi mengeluarkan rakyat Afghanistan dari negara tersebut. Kebanyakan pelarian rakyat Afghanistan sebelum ini bekerja dengan kerajaan Amerika Syarikat sebagai penterjemah. Operasi ini memindahkan seramai 123,000 rakyat Afghanistan dan merupakan operasi pemindahan terbesar sejak Perang Vietnam pada 1975. Pada awal Ogos 2021, Taliban mula menyerang kawasan bandar seperti Herat dan Kandahar. Nimruz, Jalalabad dan Mazar-i-Sharif mula jatuh ke tangan Taliban. Hanya Kabul yang masih belum ditawan. Pada pertengahan bulan Ogos 2021, Taliban berjaya menawan ibu negara dan memasuki istana presiden. Seterusnya, Taliban mula mengukuhkan kawalan keselamatan di sekitar ibu negara. Peperangan selama 20 tahun di Afghanistan menyebabkan kerajaan Amerika Syarikat berbelanja sebanyak $145 bilion, satu angka yang tidak berbaloi kerana usaha yang sia-sia. Manakala Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pula membelanjakan sebanyak $837 bilion Amerika Syarikat bagi membiayai operasi peperangan di Afghanistan dari 2001 hingga 2021. Jumlah korban dalam konflik Afghanistan iaitu tentera Amerika Syarikat seramai 2,443. Tentera sekutu terdiri daripada negara NATO pula seramai 1,144 orang. Tentera Afghanistan yang terkorban seramai 66,000 orang. Orang awam Afghanistan yang terkorban iaitu 48,000 orang dan tercedera seramai 75,000 orang. Di pihak Taliban, seramai 52,000 anggota mereka telah terkorban dalam perjuangan menentang penjajahan Amerika Syarikat. Terdapat beberapa faktor mengapa Amerika Syarikat gagal dalam perang selama 20 tahun di Afghanistan. Pertama, Amerika Syarikat gagal mengekalkan hubungan dengan Afghanistan selepas penjajahan Soviet Union yang sekarang ini dipanggil Rusia. Sekitar 80-an, Amerika Syarikat telah membekalkan senjata kepada mujahidin Afghanistan bagi menentang pendudukan Soviet. Bantuan ketenteraan disalurkan melalui Inter-Service Intelligence iaitu agensi persikan Pakistan. Selepas pengunduran Soviet Union dari Afghanistan, Amerika Syarikat telah memutuskan hubungan dengan Afghanistan dan juga Pakistan. Perkara yang membawa kepada sukarnya untuk memahami budaya rakyatnya pada pendudukan Amerika Syarikat dari 2001 hingga 2021. Kedua, pengunduran Soviet Union di Afghanistan membawa kepada pertelingkahan dalaman antara kumpulan mujahidin, apatah lagi dengan kepelbagaian etnik menyukarkan lagi keadaan. Hal ini demikian kerana berlaku ketidaksefahaman antara pihak yang terlibat. Ketiga, Amerika Syarikat gagal untuk membangunkan Afghanistan dengan berkesan. Masalah pertanian, penanaman opium dan kemiskinan menjadi halangan untuk kemajuan berjalan dengan lancar. Keempat, tentera Amerika Syarikat dan sekutunya tidak dihantar secara menyeluruh untuk mengawal Afghanistan. Jumlah tentera tidak mencukupi di pos kawalan di pedalaman. Hal ini menyebabkan Taliban bebas bergerak ke sana sini. Tambahan pula, tentera Amerika Syarikat dan sekutunya banyak menghabiskan masa mengawal keselamatan dari dalam kubu mereka yang tersusun rapi. Hal ini menyebabkan jangkauan rondaan mereka tidak begitu jauh sekaligus memberi ruang kepada Taliban untuk melancarkan serangan. Kelima, penyusupan Taliban di Pakistan. Sejak penaklukan Soviet Union di negara tersebut pada 80-an, Pakistan menjadi tempat untuk berlindung, mendapatkan bekalan dan merawat anggota yang tercedera. Ternyata hal ini amat menyusahkan Amerika Syarikat. Untuk melakukan operasi ketenteraan merentasi sempadan Pakistan amatlah mustahil. Walaupun Pakistan ialah sekutu Amerika Syarikat, namun operasi menghapuskan Taliban di Pakistan oleh Amerika Syarikat bermakna tindakan tersebut bakal mengundang tindak balas ketenteraan seperti operasi menghapuskan Osama bin Laden pada tahun 2011. Pengunduran tentera Amerika Syarikat yang dilakukan secara tergesa-gesa menyaksikan pelbagai kelengkapan yang ditinggalkan di pangkalan udara Bagram. Sebanyak 3.5 juta barangan yang ditinggalkan oleh Amerika Syarikat dan NATO seperti makanan sedia untuk dimakan, botol minuman, minuman tenaga, barangan peribadi, ribuan kenderaan, kenderaan perisai, pesawat ringan dan helikopter.
terdapat video yang tular di media sosial menyaksikan anggota Taliban membawa helikopter Seiko Sky Black Hawk namun tidak berjaya menerbangkannya. Penganalisis keselamatan dari luar negara menyatakan bahawa Taliban berkemungkinan menghadapi masalah untuk menyelenggara pesawat disebabkan kekurangan alat ganti dan tenaga manusia yang profesional. Dianggarkan nilai senjata Amerika Syarikat yang berada di tangan Taliban sebanyak 7 bilion dolar US. Anggota Taliban yang memperolehi bekalan peralatan dan senjata US mula mengenakan pakaian seragam ala komando US dengan uniform celoring, vest taktikal, kasut taktikal, helmet dan rifle Colt M4. Mereka dilihat berlegar-legar di dalam pangkalan udara Bagram sambil memeriksa setiap ceruk kawasan tersebut. Pada bulan November 2021, Taliban mengadakan perarakan kemenangan di Kabul dengan berpuluh-puluh kenderaan perisai M117 serta helikopter Mi-17 dan Black Hawk berada di udara. Kebanyakan anggota Taliban memakai uniform tentera dan menggunakan rifle M4. Peralihan daripada pejuang di tengah gurun kepada angkatan tentera yang profesional dan konvensional. Pada bulan Januari 2022, Mullah Hasan Akhund menyeru masyarakat antarabangsa, khususnya negara-negara Islam, supaya mengiktiraf kerajaan Taliban. Negara barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah membekukan aset kerajaan Afghanistan yang bernilai berbilion dolar. Hal ini menyebabkan kerajaan Afghanistan tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Timbalan Perdana Menteri Afghanistan, Mullah Baradar, pula menekankan kepentingan sektor swasta bagi membangunkan Afghanistan. Katanya masalah ekonomi di Afghanistan dapat diselesaikan dengan pembabitan sektor swasta. Konflik peperangan yang berlarutan di Afghanistan setelah sekian lama akhirnya mula menampakkan hasilnya. Walaupun terdapat beberapa siri serangan bom di Afghanistan, penduduk dan orang awam Afghanistan sudah boleh menarik nafas lega bahawa igawan ngeri penaklukan tentera Amerika Syarikat selama ini sudah berakhir. Kini terpulang kepada Taliban dan rakyat Afghanistan bagaimana cara membangunkan negara mereka. Walaupun beribu-ribu rakyat Afghanistan yang terkorban akibat penaklukan US, namun semangat dan kegigihan mereka melawan penceroboh dari luar perlu dikagumi. Secara peribadi, kami berasa kesal dengan sikap angkuh Amerika Syarikat dan sesetengah rakyatnya yang bersikap patriotik membabi buta dengan menghalakan muncung senjata kepada orang awam Afghanistan. Sikap tersebut perlu digaji kerana mereka bangga dengan tindakan menceroboh dan membunuh rakyat negara lain sesuka hati. Apabila berlaku kesilapan semasa operasi tentera, yakni berlakunya kematian orang awam yang tidak bersalah, maka perasaan benci dan dendam terhadap tentera asing mula membuak di dalam hati rakyat Afghanistan. Keamanan yang mula menampakkan sinar diharapkan mampu membawa rantau tersebut ke era kemakmuran serta kesejahteraan. Biarlah dentuman rifle, darah dan air mata tangisan menjadi sejarah buat penduduk Afghanistan. Terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.